Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Okey, baik, insya-Allah kita sambung sedikit berkenaan dengan bacaan yang seterusnya pada petikan-petikan dalam teks Kifayatul Akhyar yang terpilih untuk kita dapat tahu maklumat dan sebagai exercise atau latihan untuk kita membaca pada konteks dirasah nasiah tekstual itu. Baik, kalau tengok kepada kitab Kifayatul Akhyar dalam PDF ini muka surat 335, kita masih lagi dalam bab al-buyu' pada konteks kriteria jual beli yang sah. Kata musannif wa yasihhu bai'u kulli tahirin muntafi'in bihi mamlukin wala yasihhu bai'u 'ainin najasatin wala manfa'ata fihi. Sah jual beli setiap perkara atau setiap sesuatu yang suci yang boleh diambil manfaat dengannya dan dimiliki, dan tidak sah jual beli ain najis dan juga yang tidak ada manfaat padanya. Ketahuilah, i'lam annal mabi'a, sungguhnya barang yang dijual itu la budda, tak dapat tidak, mestilah ayyakuna solihan, elok, li ayyuqada alaihi, untuk diakadkan ke atasnya, yakni diakad jual beli ke atasnya, wa li silahiyatihi, dan bagi pada perkara yang elok itu yang dimaksudkan untuk akad jual beli, syurutun, ada syarat-syarat dia, khamsah, ada 5. Ahaduha, yang pertamanya kaunuhu tahiran, hendaklah barang itu al-mabi' tahiran suci. Al-thani ayyakuna al-mabi' muntafa'an bihi, hendaklah barangan yang jual itu boleh diambil manfaat, benda yang dimanfaatkan dengannya. Al-thalithu, yang ketiga, ayyakuna al-mabi'u mamlukan, hendaklah barang yang jual itu dimiliki. Liman yaqa'ul aqdu alaihi, bagi yang melakukan akad tersebut. Tak bolehlah kita nak jual barang orang, kan? Sama ada dimiliki ini, miliki tuan milik, ataupun diberikan kuasa sebagaimana wakil atau ejen. Wa hadhihi thalathatu dzakaraha asy-syekh, ini disebut oleh syekh. Asyartur rabi', syarat keempat, al-qudratu ala taslimil mabi', mampu untuk kita nak serahkan barang yang dijual itu. Sebagai contoh, walaupun bukan berada pada dalam kekuasaan kita, tapi kita mampu nak serahkan. Contohnya, barang yang kita nak jual itu ada sedang diguna pakai ataupun dijaga oleh seorang yang lain, ejen, tapi pembeli beli direct dengan kita, jadi kita rasa boleh, kan? Maka itu diantaranya lah. Ataupun aku jual barang itu, kalau kamu dapat dalam keadaan pada konteks yang urufnya boleh. Contohnya, barang tu ada kat sekian, kalau kamu boleh deal dengannya, kira aku jual. Mampu nak diserah milik dalam keadaan situasi al-qudratu ala taslim. Tapi kalau yang tak mampu, contoh kita nak jual burung yang berada di terbang di udara, kita pun tak tahu dapat serah ataupun tidak, kan? Ataupun macam-macam lagi lah, maksudnya akan berlaku dari sudutnya sama ada gharar, ataupun akan berlaku juga kalau konteks yang kita tak tentu atas nasib, dan berlaku qimar, judi. Itu alasan dia. Al-khamisu, yang kelima, kaunul mabi'u ma'luman, benda yang diketahui, bukan benda yang jahil. Tak tahu mana. Contoh aku jual kepada kau lembu, ikutlah mana-mana. Tak boleh lagi tu, jahil. Dia kena ada, dia punya kriteria dia. Kalau melibatkan warna ke jenis, kalau kereta, model apa, jenis apa, kan? Pacuan 4 roda ke, ataupun model sedan ke, apa sebagainya. Maka fa'idha wujudati hadhihi syurut, apabila dia pati akan syarat-syarat ini, sahal bai'u, maka sah jual beli itu. Wahtaraza bi at-tahir, maka kena ingat pada konteks maksud tahir. Syarat yang disebutkan tahir itu an-najasil aini, pada najis ain tadi itu. Tahir pada najis yang ain. Ain tu najis ni. Barang tu ain dia, zat dia itu adalah najis. Faqad dzakara, telah disebutkannya, fala yasihu bai'ul khamri wal maitati wal khinziri wal kalbi, kan? Maka tidak sah jual beli arak, bangkai, khinzir ataupun
apa namanya, anjing. Kerana terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di qauli sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Allah Taala mengharamkan jual beli arak, bangkai, khinzir dan sembahan, matung sembahan. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan hadis tersebut oleh Syaikhani, iaitu Al-Bukhari dan Muslim. Waruya warawa aidan, dan dua syekh tadi juga diriwayatkan juga keduanya akan hadis annahu naha an thamanil kalbi, iaitu ditegah, dilarang daripada duit, daripada jual beli hasil jual beli anjing tadi itulah. Wajud dalil, kenapa dari sudut pendalilan dia, sudut dalil dia anna fihi manafi'un, kan sungguhnya pada manfaat. Al-khamratu yudfa'u bihan naru wal maitatu tut'imu lil jawarih wa yuqidu bi syahmihima wa kada wa yatla biha safar wal kaidu yasidu wa yahrusu fadalla ala anna al-illah najasat. Walaupun padanya ada manfaat, tetapi yang ditujukan adalah kerana illah pengharaman adalah najasah. Ain tu najis, iaitulah anjing tu sendiri ain dia najis, bangkai, arak tu semua. Berbeza dengan wa ammal mutanajjis, benda yang jatuh menjadi najis. Kenapa? Benda yang terkena najis. Bukan zat atau ain itu najis semata-mata, tapi benda yang terkena najis pada dia. Fa in amkana tathiruhu, maka sekiranya kalau boleh nak dibersihkan, yakni sebagaimana kathaubi, baju terkena najis boleh dibersihkan, maksudnya boleh dihilangkan najis tadi tu, wa nahwihi ataupun seumpama dengannya, sah jual beli baju tadi. Kerana apa? Kerana lianna jauharahu tahirun, kerana zat barang itu adalah suci, asalnya suci, cuma terkena najis pada dia, maka ketika itu jadi mutanajis, benda yang ditimpa najis pada dia. Maka kalau boleh suci, maka sah jual beli tadi. Wa illam yumkin tathiruhu kadabas wal laban wa nahwiha wa nahwihima, sebab kita panggil macam yang cecai-cecai lah, susu dah bercampur dengan najis, payah kita nak asingkan, kan? Fala yasihu, maka tak sah. Li'in mihaqihi bil ghusli wa wujudun najasah. Kan kerana apa? Kerana payah kita nak asingkan kerana telah bercampur basuhan tadi itu, kerana terjadi najis lah, kerana najis. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, wa naqala an-Nawawi fi Syarh al-Muhazzab al-ijma' ala al-imtina'. Ini Imam Nawawi kata ijma' ke atas perkara tadi itu. Kan ini dia punya syarahan lagi, kita tengok seterusnya. Wa amma syartu tsani wa huwa ay yakuna muntafa'an bihi. Syarat yang kedua adalah benda tadi itu mesti benda yang boleh diambil manfaat dengannya. Fahtaraza bi amma la manfa'ata fi, maka terkeluar daripada itu sebarang yang tidak ada manfaat padanya. Fa innahu la yasihu bai'uhu wa la syira'uhu, maka barang yang tak ada manfaat padanya maka tak sah jual dan tak sah beli. Wa akhdhul mali fi muqabalati min babi aklil mali bil batil. Kalau kita ambil harta atau duit daripada pertukaran barang yang tak ada manfaat tadi itu, termasuk dalam bab memakan harta secara batil. Kerana apa? Wa qad nahallahu ta'ala anhu, kerana Allah Ta'ala telah mencegah, melarang daripada perkara tersebut. Famin zalika, maka di antaranya bai'ul aqaribi, kita jual beli kalajengking, wal hayat, ula, wan namli, semut, wa nahwi zalik, dan umpama-umpama lagi itulah. Wala nadhara ila manafi'iha al-ma'dulati min khawasiha, dan tidak dilihat pada manfaat-manfaat yang terbilang daripada yang khusus sangat. Kan wa fi ma'na hadha as-siba'u allati la tasluhu istiyadi wal qitali alaihi. Kan sebab burung helang ataupun burung yang inilah, burung apa, haiwan-haiwan yang liar tadi itu, maka tak boleh untuk dibuat berburu dan juga dibunuh, senjata untuk bunuh padanya lah, sebagaimana asadnya apa, singa sigala, wadhibi wan namri, ni harimau, wan namri ada sigala dan harimau. Wala nadhara ila i'tina'il mulukis saflah mushtaghilina billahi bi dzalik. Umpama lagi lah benda-benda yang nak dikatakan pada perkara yang tak ada manfaat padanya. Begitu juga pada menjadi makanan orang-orang kafir tadi itu. Jadi maksud katanya dia tak manfaat pada orang Islam, tapi manfaat orang kafir pun tak terbantu dari sudut tadi itulah, terkeluar daripadanya itulah.
Okey. Jadi di situ syarat yang kedua, boleh kita tengok juga yang lain tu perbahasan dia secara ada perincian lagi. Kita nak tengok secara ringkas-ringkas Wa amma syartu tsalits, syarat ketiga wa ayyakun al-mabi'u mamlukan liman yaqal aqdu lahu. Benda tadi itu mesti dimiliki bagi orang yang berakad padanya. Fa in bashara al-aqdu li nafsi, maka sekiranya langsung akad pada dirinya falyakul lahu, maka berlakulah pada serahan tadi tu dimiliki padanya. Wa in basharahu li ghairi imma bi wilayah au bi wakalah. Kalau bukan secara langsung dengannya, sama ada maksud yang dimiliki tadi tu sama ada dengan wakil, diberikan kuasa ataupun wakil pada dia tadi tu. Falyakul lidzalikal ghairi, maka berlakulah dengan orang lain. Kan falau ba'a mala ghairihi bila wilayatin wala wakalatin fal jadidu al-azharu butlanul bai'i. Kalau jual beli dengan suatu barangan yang bukan hak milik dia, bukan juga diberi kekuasaan ataupun diserahkan sebagai wakil. Contoh, dia jalan-jalan, dia tengok ada rumah, okey saya nak jual rumah ni. Tak ada apa-apa pun. Kan bukan wakil, bukan diserahkan kuasa pada dia untuk jual. Kalau begitu akad berjual beli tadi tu pada mengikut mazhab yang baru, pada pendapat yang kuat adalah jual beli tadi tu terbatal. Kerana apa? Kerana diambil daripada hadis Nabi SAW liqauli alaihi salatu wassalam la talaqa illa fima yamliku wala ataka illa fima yamliku wala bay' illa fima yamliku wala wafa'a binadri illa fima yamliku. Maksudnya talak, bebaskan hamba, jual beli serta menunaikan nazar tadi tu mestilah pada perkara yang dimiliki. Tak boleh kita nak main ambil ataupun serah pada perkara yang kita tak miliki tadi tu. Itu di antaranya lagi. Perincian dia, baik. Kita tengok mana yang boleh kita tengok lagi. Okey, seterusnya. Syaratul rabi' mana? Wa amma syaratul rabi' syarat keempat wa huwal qudratu 'ala taslim fala budda minhu. Dia berkemampuan untuk nak serahkan barang tadi itu apabila dia jual beli. Kan ini mesti. Fala budda minhu, mesti, tak dapat tidak. Sawaun al-qudratu haysiyah atau syar'iyyah, sama ada serahan tadi itu secara haysiyah, fizikal yang kita boleh nampak, boleh rasa, atau syariah atau pada kekuasaan yang diiktiraf oleh syarak lah. Falau lam yaqdir ala taslim hissan kal bai'ad dali wal abaq. Kalau tak mampu serah milik secara hissan, secara langsung fizikalnya, sebagaimana kita jual beli benda yang sesat atau benda yang dah larikan diri, fala yasihu, maka tak sah jual beli. Li'anna al-maqsuda al-intifa'u bil mabi', kerana maksud pada jual beli adalah kita boleh mengambil manfaat dengan barang yang dijual beli. Wa huwa mafqud, sedangkan benda tadi tu tak ada. Walau ba'a al-ai walau ba'a al-aina al-maqsubati aina al-maqsubah, tak, aina al-maqsubata mimman la yaqdiru ala intiza'iha min al-ghasib fala yasihu. Kalau nak jual barang yang dicuri dan dia tak mampu nak ambil barang tadi tu daripada orang yang mencuri tadi, maka tak sah. Wa in qadara, kalau dia mampu, kan barang tu dah curi tapi dia mampu ambil, nak serah milik balik ataupun nak dapatkannya, fal asah, maka pendapat yang asah, yang kuat adalah al-sihhatu, sah jual beli. Li husulil maqsudi bil bai'i, kerana tercapai maksud pada jual beli tadi tu. Kan thumma in alima al-mushtari al-hal fala khiyara lahu. Kan baik, jadi nak katanya kemampuan serah tadi tu. Kalau mampu maka sah, kalau tak boleh. Okey, lebih kurang kita ambil ni. Itu hadza kullu fil mani' al-hissi, amma al-mani' asy-syar'i. Kan kalau itu pada hissi semualah. Kalaulah halangan pada syarak, fa ka bai'i syai'i al-marhuni bi ghairi idzni rahini idza kana al-marhun maqbudan li'annahu mamnu'un min taslimi syar'an. Idh law jaza dhalika la batala fa'idatu wallahu a'lam. Macam barang yang gadaian yang dijual tanpa izin. Sedangkan barang gadaian tadi itu masih hak milik, masih hak milik orang tersebut. Itu dia ringkas, secara ringkas saja. Maksudnya selagi mana tidak ada keizinan, benda tadi itu tak boleh lah. Wa amma syartul khamisu wa huwa kaunul mabi' ma'luman fala budda minhu li'anna alaihi salatu wassalam na'an bai'il gharar. Kalau benda tadi itu tak dimaklumi, tak jelas, tak clear, maka tak boleh lah. Kerana benda itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan jual beli yang gharar. Gharar ni kita tak tahu. Maksudnya al-jahalah, maksudnya tak tahu ataupun
berlaku ketidaktentuan atau kejelasan dalam suatu perkara tersebut tadi tu. Dia jadi macam nasib-nasib. Jadi itu antara yang dilarang lah. Jadi itu antara 5 syarat tentang barangan yang jual beli yang syarat-syaratnya ada 5 yang dinyatakan. Poin-poin tadi itu secara asas, adapun nanti teks-teks ini boleh jadikan rujukan, boleh buat latihan untuk bagaimana kita nak membaca secara baris yang lebih tepatlah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.